kali ini, marilah pelajari firman Tuhan melalui khotbah yang bertajuk Nomor 1. 주제의 말씀을 가지고 여러분과 함께 하나님 말씀 살펴보도록 하겠습니다. Apakah maksud nomor 1? Bukankah ia bermaksud yang terbaik? Tuhan kita adalah nomor 1. Dan kita ialah anak-anak nomor 1. Dari segi pandangannya di kerajaan syurga, kita adalah nomor 1, yang paling dia sayangi dan kasihi. Apabila kita mempunyai harapan rohani ini, dan hidup dengan kesedaran seperti itu, kita akan selalu gembira. Tetapi apakah yang berlaku jika kita tidak mempunyai sebarang kesedaran? Kita akan berasa letih. Tidak kira betapa baiknya sesuatu itu, kita tidak akan menghargai nilainya. Kemudian, hidup kita akan sengsara. Kalau begitu, mengapakah Tuhan adalah nomor 1? Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, memerintah dan menguruskan seluruh alam semesta. Tuhan adalah Dia yang menciptakan kehidupan kekal di alam semesta. Sebab itulah gelaran nomor 1 boleh didedikasikan hanya kepada Tuhan. Tuhan kita ialah Tuhan di atas segala Tuhan. Untuk sebab itu, firman Tuhan adalah yang terbaik. Namun, orang gagal memahami firman-Nya yang terbaik itu. Mereka berkata, Goethe mengatakan ini, Voltaire mengatakan ini, Socrates mengatakan ini. Orang memandang tinggi perkataan manusia, tetapi sebenarnya, firman siapakah yang terbaik? Firman Tuhan. Semua anak Sion mesti menyadarinya, agar kita dapat mendapat kebijaksanaan dan pengetahuan dari firman Tuhan. Firman terbaik ialah firman Tuhan. Siapakah yang paling Tuhan kasihi? Siapakah yang ibu bapa paling kasihi di dunia? Anak-anak mereka. Kalau begitu, siapakah yang ibu bapa syurgawi paling kasihi? Kita, yaitu anak-anak syurgawi. Betul? Tuhan paling mengasihi kita dan menganggap kita sebagai nomor 1. Adakah terdapat apa-apa yang lebih baik daripada ini? Kita menerima kasih Tuhan. Juga, seperti yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan telah menyediakan dunia yang sebegitu hebat dan bagus untuk kita. Betul? Kita semua mesti pergi ke dunia yang telah Tuhan sediakan itu, yaitu kerajaan syurga. Janganlah kita membataskan diri terhadap planet kecil bumi ini. Fikirkan seluruh alam semesta. Kita ialah anak-anak Tuhan, bukan hanya di bumi ini, tetapi di seluruh alam semesta. Bahkan malaikat dan semua makhluk rohani di alam semesta pun amat mencemburui kita. Dalam rahmat bapa dan ibu, saya pernah pergi ke istana Buckingham, betul? Sebuah kereta berhenti di hadapan kami, dan seorang putra keluar darinya. Apabila dia keluar, orang berteriak, "Wah, putra William." Dia adalah sama dengan kita. Dia mempunyai mata, telinga, dan hidung. Tiada apa yang sangat berbeza padanya. Satu perkara yang membezakan dia ialah kedudukannya. Dia ialah cucu lelaki Ratu Elizabeth II. Dia dicemburui, dihormati, dan dimuliakan oleh ramai orang British. Apabila saya melihat itu, saya berfikir, kita akan menjadi apa di syurga nanti. Bahkan di planet bumi kecil, yang seperti sebutir debu di alam semesta ini pun, seorang dikagumi oleh begitu ramai orang, hanya kerana dia ialah cucu lelaki seorang ratu. Kalau begitu, apabila kita tiba di kerajaan syurga dan memerintah alam semesta,
bagaimanakah malaikat-malaikat akan melihat kita? 정말 참 Janganlah kita kehilangan kedudukan dan gelaran syurgawi kita. 절대 우리가 Kita harus berpegang kuat sepastinya. 위치요. 잃어버려서는 안 될 직분이라고 이렇게 여겨집니다. 이 사람들은 Manusia tidak dapat melihat dunia rohani, 들어오지 않다가 보니까 이 jadi mereka mengejar kedudukan yang lebih tinggi dan gelaran yang lebih baik di bumi. 이 땅에서의 어떤 다른 사람보다도 Mereka mahu menjalani hidup yang lebih baik daripada orang lain di dunia ini. 동경을 합니다만 실상은 Namun kita harus mengingati realiti. Tuhan telah menyediakan semua kedudukan kita yang hebat agar kita akan memerintah buat selama-lamanya sebagai anak-anaknya. Betul? Saya pernah pergi ke UN beberapa kali. UN telah menetapkan 17 matlamat untuk menggembirakan semua orang. Untuk matlamat-matlamat itu, ramai orang berusaha dalam bidang mereka. Apabila usaha mereka diiktiraf, mereka juga diberikan anugerah. Tetapi kemudian, 17 matlamat itu membuatkan saya berfikir betapa banyaknya usaha kita akan diiktiraf di syurga. Tuhan berkata, tiada Tuhan lain selain aku. Tiada penyelamat lain selain aku. Janganlah kita melupakan kehebatan Tuhan, tetapi mengikut kehendak Dia sebaiknya pada tahun ini. Ada banyak kata penerang untuk Tuhan. Di dalam buku Daniel, Tuhan digambarkan sebagai yang maha tinggi. Tertulis, orang kudus milik yang maha tinggi akan menerima pemerintahan. Firman Tuhan adalah yang terbaik di alam semesta. Jadi apakah yang dikatakan di dalam buku Wahyu, bab 22 ayat 18, dikatakan sesiapapun tidak boleh menambahkan sesuatu kepada firman Tuhan atau mengurangkan sesuatu daripadanya. Dalam fikiran manusia, ia lebih baik jika ia ditambahkan sesuatu atau dicampurkan dengan sesuatu yang lain. Tetapi ia tidak benar. Tuhan telah menyediakan jalan terbaik untuk manusia. Jika seorang menambahkan sesuatu ke jalan Tuhan, dia hanya akan menghalang sistem terbaik dan mengganggunya. Sebab itulah Tuhan berkata, jangan tambahkan sesuatu kepadanya. Jangan kurangkan sesuatu daripadanya. Ajarlah segala-galanya, seperti yang aku perintahkan kamu, agar mereka dapat mematuhinya. Di dunia, ada gereja sebanyak pasir di pantai. Antara gereja-gereja, kita sedang belajar untuk mengoptimumkan firman Tuhan dalam keadaan teroptimum. Sebab kita mempelajari ajaran-ajaran Tuhan adalah untuk mempraktikannya. Betul? Jika hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mempraktikannya, ia tidak bermakna. Tuhan telah membuka jalan bagi kita untuk memuliakannya dengan lebih banyak dalam komuniti antara bangsa. Raja-raja dan bangsa-bangsa tertanya-tanya, gereja jenis apakah gereja Tuhan? Adakah terdapat organisasi yang sentiasa melakukan perbuatan baik sehingga akan menerima anugerah sebanyak itu? Sudah tentu ada. Kita akan menerima anugerah bukan hanya di bumi, tetapi juga di kerajaan Tuhan. Dia jelas berkata, aku akan membawa upahku. Maksudnya dia akan memberikan anugerah. Marilah berlari ke arah anugerah itu pada tahun ini. Marilah melihat buku Matius, bab 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Hanya orang yang mengikut kehendak Tuhan dapat memasuki kerajaan surga. Setan telah membuat banyak jenis halangan dan sekatan di seluruh dunia untuk menghalang orang dari memasuki surga. Tuhanlah satu-satunya yang mengetahui jalan ke surga. Tanpa mengikut caranya, tiada orang dapat tiba di surga. Sebab itulah tertulis, bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku,
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Hari Sabat yang kita sambut sekarang, sesetengah orang mungkin berfikir bahawa perbezaannya hanyalah sehari antara hari Sabtu dengan Ahad. Tetapi ia bukan hanya perbezaan sehari. Tuhan yang merupakan nombor satu telah memberikan manusia jalan terbaik untuk memasuki syurga dan mengajarkan jalannya melalui Alkitab. Tuhan yang merupakan yang terbaik melakukan usaha terbaik agar anak-anaknya tidak akan dirampas kebenaran oleh syaitan. Tuhan Bapa dan Ibu membuat Alkitab agar anak-anak mereka dapat mengikut kehendak mereka dan tiba di syurga. Sebab itulah Alkitab adalah menakjubkan. Walaupun melihat, orang tidak dapat melihat. Walaupun mendengar, mereka tidak akan memahami. Tetapi untuk memberitahukannya kepada anak-anak Sion, Tuhan sendiri turun ke bumi. Kita tidak memahami, walaupun kita melihat. Jadi Tuhan datang ke bumi dalam badan, dan Dia sendiri mengajarkan kebenaran. Ini bermaksud ini, itu bermaksud itu. Apabila kita menyadari makna firman Alkitab, kita akan sungguh takjub dengannya. Wah, itu menakjubkan. Bahkan selepas mempelajari firman sepanjang beberapa hari dan malam pun, kita masih akan terkejut. Buku Matius bab 7 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Anda mungkin berfikir bahawa sarjana-sarjana Alkitab akan memahami Alkitab dengan mempelajarinya, tetapi tertulis bahawa tiada orang di syurga, di bumi, atau di bawah bumi dapat memahaminya. Walaupun mereka mempelajari dan menganalisa Alkitab sebanyak 1000 kali selama beratus tahun, mereka tidak akan memahami firman Alkitab. Firman itu bukan sesuatu yang dapat difahami dengan kebijaksanaan atau pengetahuan orang yang hidup di dunia 3 dimensi. Firman kebenaran diletakkan sedikit di sini, sedikit di sana. Di sini, ia kelihatan bermaksud begini, tetapi di sana, ia kelihatan bermaksud begitu. Banyak yang kelihatan mengelirukan. Sebab itulah ada mazhab palsu di dunia. Ini kelihatan betul, itu juga kelihatan benar. Orang keliru tentang apa yang betul dan salah. Jadi siapakah mesti datang? Tuhan sendiri akan datang ke bumi dan mengajar anak-anaknya di Sion. Kita berjalan menempuh jalannya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalian semua, Tuhan yang merupakan yang terbaik, telah memberikan anak-anak Sion ajaran-ajaran terbaik. Kita akan menjadi apa pada masa depan melalui ajaran-ajaran terbaik ini? Kita akan menjadi imamat di Raja di syurga dan memerintah buat selama-lamanya. Bukan setiap orang boleh memerintah, betul? Seperti yang kita pastikan di dalam buku Matius bab 7, Tuhan meletakkan di dalam Alkitab jalan bagi kita untuk menjadi yang terbaik di dunia dan juga jalan bagi kita untuk paling dikasihi olehnya di syurga. Pada pendapat saya, idea ahli falsafah ini akan menarik ramai orang. Saya fikir ucapan yang terkenal ini akan menarik ramai orang. Sebelum berfikir seperti itu, marilah kita ingat siapakah yang terbaik di seluruh alam semesta. Adakah Socrates yang terbaik di alam semesta? Adakah Goethe atau Shakespeare yang terbaik? Tiada manusia yang dapat menjadi yang terbaik di alam semesta. Mereka adalah terkenal di bumi, tetapi tidak akan dapat menjadi yang terbaik di alam semesta, yaitu di kerajaan syurga. Namun Tuhan kita mengajak kita jalan untuk menjadi yang terbaik di alam semesta. Tuhan melatih kita dan membesarkan kita melalui jalannya. Sebab itulah kita harus mengikut Dia, kemana sahaja Dia menuntun kita. Itulah satu-satunya jalan. Semua malaikat di alam semesta akan memberikan tepukan dan bersuruh kegembiraan. Ia yang terbaik. Ia yang terbaik. Mengagumi ajaran-ajaran Tuhan.
예외는 없습니다. Jadi kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan Elohim, yaitu Tuhan Bapa dan Ibu, kerana memberikan kita firman mereka dan membenarkan kita hidup dalamnya. Marilah pergi ke buku Matius, bab 15 ayat 13. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Menurut ayat 13, apakah yang akan berlaku kepada setiap tanaman yang Bapa Syurgawi tidak tanam? Walaupun ia kelihatan seperti ditanam, semuanya akan dicabut dengan akarnya. 지금은 그냥 심겨져 있는 것 같지만 다 뽑혀버릴 것이다 하고 있습니다. 오직 Bukankah ia bermaksud bahawa hanya kehendak Tuhan akan kekal selama-lamanya? 영원토록 존재할 것이다는 그런 의미 아니겠습니까? 하나님께서 Apa yang Tuhan tidak tanam, semuanya akan binasa dan dimusnahkan pada akhirnya. 그 끝이 있지만 Tetapi apa yang Tuhan telah tanam akan kekal selama-lamanya. 이렇게 또 Tuhan memberitahu kita hal ini. 요한계시록 Marilah pergi ke buku Wahyu, bab 22. 22장 10절 Buku Wahyu bab 22, ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ini kerana jalan Tuhan yang terbaik tertulis di dalam 66 buah buku Alkitab. Kerana Alkitab mengandungi apa yang imamat di Raja Syurgawi mesti pelajari. Bukan setiap orang dapat menyentuhnya. 아무나 여기에 범접할 수가 없습니다. Tuhan menggunakan kaedah yang menakjubkan agar bukan setiap orang dapat menyentuhnya. Walaupun melihat, orang tidak dapat melihat. Sesungguhnya, Alkitab adalah buku misteri. Orang dapat memahami buku-buku di dunia ini. Mereka dapat memahami, bahkan kehendak tersembunyi penulis pun. Namun mengenai Alkitab, walaupun mereka membacanya 1000 kali atau 10.000 kali, mereka tidak dapat memahaminya. Tuhan tidak membenarkan mereka melihat, walaupun mereka melihat. Sistem keselamatan terbaik dipasang di dalam Alkitab. Kalau begitu, hanya siapakah yang dapat memahami? Tuhan berkata, ia diberikan kepadamu, tetapi kepada mereka tidak. Tuhan membenarkan hanya keluarga syurgawi kita untuk melihat dan memahaminya. Kemudian, Tuhan akan membenarkan kita memerintah buat selama-lamanya di syurga. Marilah pergi ke buku Kisah Para Rasul bab 5. Memandangkan firman Tuhan adalah sangat penting. Kita mesti jangan menambah atau mengurangkan sesuatu. Tuhan menekankan hal ini. Marilah melihat buku Kisah Para Rasul, bab 5 ayat 38. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan apa? Akan lenyap. Walaupun kamu membiarkan mereka, mereka akan jatuh apabila masa berlalu. Ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Tuhan, kamu tidak akan dapat apa? Dapat melenyapkan orang-orang ini. Dapatkah dunia Tuhan jatuh kerana kuasa manusia atau peralatan fizikal? Bagaimana pula dengan firman-Nya? Adakah ia binasa atau lenyap? Tidak. Tuhan menguruskan seluruh alam semesta. Dia mengetahui segala-gala yang berlaku di planet kecil bumi ini. Dia memahami segala-galanya. Dia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian kepada manusia dan semua anaknya. Zaman Bapa dan zaman anak telah berlalu. Apakah zaman terakhir yang sekarang kita hidup? Tiada lagi zaman selepas zaman Roh Kudus. Masa bagi manusia untuk bertaubat di depan Tuhan akan dilengkapkan pada zaman Roh Kudus ini, melalui zaman Bapa dan zaman Anak.
입장에 와 있기 때문에 Sebab itulah Gamaliel, seorang ahli Taurat berkata, analisalah secepatnya sama ada maksud dan perbuatan mereka berasal daripada manusia atau daripada Tuhan. Jika ia berasal daripada manusia, ia akan lenyap walaupun kamu tidak menganiaya mereka. Tetapi jika berasal daripada Tuhan, kamu tidak dapat melenyapkan mereka. Sebarang penganiayaan, ancaman, penderitaan, atau pedang pun tidak akan dapat melenyapkan mereka. 무너질 수 없는 것이다. 이유는 Ini kerana ajaran-ajaran itu datang daripada Tuhan yang terbaik. 여러분 우리가 Kalian semua, gereja yang sekarang kita hadiri, ditubuhkan oleh Tuhan, yang merupakan yang terbaik di seluruh alam semesta. 우리가 배우고 Kebenaran yang kita pelajari adalah ajaran yang menjadikan kita yang terbaik. 하나님께서 Apabila kita memasuki dunia rohani, yaitu dunia 4 atau 5 dimensi, 영의 세계로 왔을 때 최고가 되게 하기 위해서 주시는 가르침입니다. 이 가르침에 jika kita membuat peraturan yang lain dalam ajaran-ajaran Tuhan, kita akan dikecualikan daripada kerajaan syurga. 존재가 되고 말 것입니다. 그래서 Sebab itulah Alkitab berkata, kepatuhan adalah lebih baik daripada korban. 같다라고 하지 않았습니까? Tuhan bukan hanya bercakap kosong sahaja. 하나님의 Semua ajaran Tuhan menciptakan kita untuk menjadi makhluk rohani terbaik di syurga. 그 영물들로 Sebab itulah Tuhan meminta kita untuk menjalani hanya jalan ini. 하라고 했습니다. Kita tidak perlu mengintai jalan-jalan lain. Jika kita mengaku bahwa Tuhan adalah yang terbaik di seluruh alam semesta, kita mesti jangan mengabaikan mengikut arah yang Dia tuntun kita. 인도해 가시는 그 Dalam cara ini, 결단코 Tuhan menciptakan manusia. 우리가 돼야 되겠죠. 자, 이렇게 해서 하나님께서 우리 인류 인생들을 창조하시는데 이사야 6 Menurut buku Yesaya bab 60, 누가 siapakah yang menciptakan kita? 이사야 6 Marilah melihat buku Yesaya bab 60 ayat 21. 내 백성이 Pendudukmu semuanya orang-orang benar. 영영이 Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. 땅에 심은 가지 Mereka sebagai cangkokan 누구의 yang ku tanam sendiri, hasil ciptaan siapa? 하나님의 손으로 Hasil ciptaanku, 했습니다. untuk memperlihatkan keagunganku. 나의 손으로 만든 것으로 Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, 그 dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. 한 자가 강국을 이룰 것이라. Tuhan yang merupakan yang terbaik dan yang menguruskan seluruh alam semesta telah berjanji melalui suatu perjanjian mengenai perkara yang akan berlaku di bumi yang kecil ini. Memandangkan Tuhan berjanji, ia pasti akan berlaku. Betul? Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. 때가 되면 Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. 하나님을 최고의 우리 Jika kita tidak menganggap Tuhan sebagai yang terbaik, idea-idea salah, seperti ide Yudas Iskariot, akan terhendap-hendap di hati kita. 될 것이고 하나님을 Jika kita tidak menganggap Tuhan sebagai yang terbaik, 생각지 kita akan mempunyai tanggapan salah 하나님의 말씀 tentang firman-Nya. Berfikir, 이것 정도 walaupun saya mengingkari hal yang kecil ini, Tuhan akan mengampunkan saya. 우리가 그런 잘못된 어떤 생각에도 젖을 수가 있을 것입니다. 모든 것이 Tuhan memberikan semua ajaran dan pengajaran untuk masa depan kita dan untuk kebahagiaan kita. 우리의 앞날을 내다보는 Kita tidak akan hidup di bumi buat selama-lamanya. 내용과 가르침 Betul? 주신 내용이기 때문에 우리가 이 땅에서만 살 것이 아니지 않습니까? Kita akan memasuki kerajaan syurga dan hidup di sana buat selama-lamanya. 우리의 Jadi kita mesti selalu mengingati, kita akan menjadi apa di syurga nanti. 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. 예, 하나님 Tuhan memanggil umat Dia, 손으로 만든 hasil ciptaannya, 자, 이 사람들이 dan berkata bahwa mereka ditanam untuk perlihatkan keagungannya. 사람들이 과연 어떤 Marilah melihat bagaimana Tuhan menciptakan mereka. Di dalam buku Matius bab 26. Buku Matius bab 26 ayat 17. Pada hari pertama, dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. 자,
Marilah melihat babak makan Paskah di ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Memberikan roti dan wain Paskah, dia berkata, "Inilah tubuhku, yaitu dagingku. Inilah darahku, darah perjanjian." Tuhan memberikan ini kepada manusia. Ia kerja Tuhan yang paling lengkap. Tuhan mengambil daging daripada badannya yang hidup abadi dan menumpahkan darah mahalnya agar manusia dapat makan dan minum. Dengan berbuat demikian, manusia dapat mempunyai kehidupan kekal. Melalui perjanjian baru, Tuhan menjanjikan itu. Inilah caranya Tuhan melahirkan anak-anaknya. Marilah melihat buku 2 Korintus, bab 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Adakah Rasul Paulus yang menulis buku 2 Korintus menyambut Paskah atau tidak? Dia menyambut Paskah dan hari Sabat sebagai ahli dalam perjanjian baru. Di sini Tuhan mengajar kita, "Aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku lelaki dan anak-anakku perempuan." Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tangan Tuhan yang paling hebat telah menciptakan karya agung yang paling hebat, yaitu anak-anak syurgawi. Apa yang Tuhan mahu berikan kepada anak-anak syurgawinya digambarkan di dalam buku Wahyu bab 22. Marilah melihat buku Wahyu bab 22, ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka. Dan mereka akan melakukan apa? Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Aku akan membenarkan kamu memerintah selama-lamanya. Melalui ajaran yang paling hebat ini, Tuhan menyediakan kita agar kita dapat memerintah di syurga. Tuhan membesarkan dan melatih kita untuk memerintah di syurga tanpa sebarang masalah. Tuhan melatih umat Israel untuk mematuhi perintahnya di padang gurun sebelum mereka memasuki tanah Kanaan di mana mengalir dengan susu dan madu. Tuhan menurunkan mana kepada mereka selama 6 hari, tetapi menghentikan mana pada hari ke-7, yaitu hari Sabat. Pada hari ke-6, Tuhan membenarkan mereka mengumpulkan 2 kali ganda mana yang cukup selama 2 hari, jadi mereka dapat menyambut hari ke-7, yaitu hari Sabat. Umat Israel telah mempelajari kehendak Tuhan semasa hidup di padang gurun selama 40 tahun. Kemudian, apakah yang mereka lakukan? Mereka memasuki tanah Kanaan. Tuhan melatih mereka agar mereka tidak akan melupakan hari Sabat walaupun selepas memasuki tanah Kanaan. Ya, sama dengan Paskah. Tuhan membuatkan mereka menyambut Paskah secara kudus dan menghukum semua tuhan Mesir yang lain. Tuhan menghukum semua orang Mesir dan menyelamatkan hanya umat Israel. Ini selalu terbahas secara mendalam dalam hati umat Israel. Sebab itulah Tuhan membuatkan mereka menyambut Paskah sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Betul? Tuhan mengajar semua dan kemudian membenarkan mereka memasuki Kanaan. Kita juga harus mengikut semua ajaran Tuhan dengan setia di bumi ini. Kemudian, kita tidak akan menghadapi masalah demi memerintah di kerajaan syurga. Semua firman Tuhan telah diberikan pada hari ini untuk menunjukkan pada akhirnya bahawa Dia ialah Tuhan yang terbaik dan firman-Nya adalah ajaran yang paling hebat, serta kedudukan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kedudukan tertinggi. Kalau begitu, apakah kerja paling bernilai yang Tuhan amanahkan kepada kita di dunia ini?
UN telah menetapkan 17 malamat yang sangat penting dan bernilai. Namun Tuhan berkata bahawa perkara paling bernilai untuk dilakukan di bumi ialah menginjil. Tuhan yang merupakan yang terbaik telah memberikan kita misi untuk menginjil, yang merupakan sesuatu yang hanya anak-anak syurga sahaja dapat lakukan, agar kita dapat menjadi imamat di Raja, di syurga dan mewarisi kerajaan syurgawi pada akhirnya. Jika kita mahu menerima sesuatu yang bagus, adakah prosesnya mudah? Ya, tidak mudah. Walaupun ada kesukaran, apabila kita mengikut jalan itu dengan setia, pernahkah Tuhan hanya membiarkan kita? Dia selalu menolong kita, melihat usaha kita. Kamu mencuba sedaya upaya untuk mematuhi firman-Ku. Tuhan menolong dan memberikan kita kuasa untuk melakukan kerjanya. Tuhan menolong kita mencapai malamat kita. Sebab itulah gereja Tuhan kita dapat menginjil di Samaria dan ke penghujung bumi, walaupun ada banyak halangan. Kita mempercayai firman Tuhan. Jika kita mengikut firman Tuhan sepenuhnya, kita akan diangkat di atas segala bangsa di bumi, kerana hanya Tuhan sahaja adalah nombor satu. Janganlah memandang remeh firman Tuhan, bahkan yang paling kecil pun. Mengingati bahawa kepatuhan terhadap Tuhan dapat menghasilkan hari esok yang lebih baik. Marilah kita mengikut Tuhan ke mana sahaja Dia menuntun kita, agar kita dapat dilahirkan kembali sebagai umat Tuhan, hari demi hari dan bulan demi bulan, serta memasuki kerajaan syurga abadi. Dengan ini saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.